أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada seluruh ahli keluarga baginda dan juga mereka yang sentiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan-amalan kebaikan. Moga-moga kita semua pada malam ni diberi kekuatan dan juga diberi rasa istiqamah untuk kita sentiasa berada pada majlis-majlis ilmu, sentiasa berusaha untuk menambah ilmu kita. Moga-moga dengan kita berusaha untuk memperbaiki dan upgrade segala ilmu dan juga amalan kita, Allah Subhanahu Wa Taala tulis kita di kalangan mereka yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, iaitu mereka berada di taman-taman syurga. Moga-moga kita ni semua di mana saja kita berada, sama ada secara live ataupun secara dalam talian, moga-moga kita semua ini Allah Subhanahu Wa Taala tulis dengan niat baik kita berada dalam taman syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang jemaah sama ada yang berada di alam maya ataupun yang mengikuti kita secara live, malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi perkongsian dan perbincangan kita menggunakan kitab kita ini, Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Kita dalam perbincangan hadis yang ke-193. Kalau sesiapa yang ada kitab boleh tengok hadis yang ke-193 di bawah tajuk persamaan hukum Islam. Di bawah tajuk persamaan hukum Islam. Baik. Sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ni kita akan baca tajuk hadis ke-193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala faqalu wa man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Baik. Terjemahan hadis disebut daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahawa kaum Quraisy telah menyebabkan duka cita di kalangan mereka oleh satu perkara, iaitu berkenaan dengan seorang perempuan dari Bani Makhzumi, yang mana perempuan tersebut telah mencuri. Lalu mereka berkata, siapakah yang boleh berkata dalam perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Lalu di kalangan mereka menjawab, tidak ada orang yang berani mengemukakan kepada Rasulullah kecuali Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkatalah Usamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mahu memberi syafaat dalam perkara hukum daripada hukum-hukum Allah Azza wa Jalla? Kemudian baginda bangun memberi ucapan. Lalu baginda bersabda, sebenarnya telah binasa orang yang sebelum daripada kamu kerana apabila mencuri dalam golongan mereka orang yang mulia, mereka tinggalkan, dan apabila mencuri di dalam golongan mereka orang yang hina, mereka laksanakan hukuman ke atasnya. Demi Allah, kalau bahawasanya Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya akan kupotong tangannya. Jadi sahabat-sahabat muslimin, muslimat, berkenaan dengan hadis ni diceritakan secara ringkasnya. Satu ketika Aisyah radhiyallahu anha kata, satu ketika berlaku peristiwa seorang wanita di kalangan Bani Makhzum mencuri. Bani Makhzum ni antara keturunan yang mulia di kalangan kabilah Quraisy ataupun kabilah di kalangan bangsa Arab di Mekah sana. Baik. Jadi oleh kerana keturunannya ataupun perempuan yang mencuri tadi, katanya dia mencuri apa? Dia curi gelang. Ataupun dia pinjam gelang orang, tengok gelang apa semua tu, jadi terkesima, terujalah orang perempuan kan. Wa may yunasha'u fil hilyah, tidakkah kamu lihat wanita ni dibesarkan dalam hilyah, perhiasan. Perempuan ni biasanya memang dia suka kepada perhiasan perempuan. Jadi sifat wanita yunasha'u fil hilyah, dibesarkan dalam keadaan kita ni duduk dalam sentiasa berhias. Nah, rambut dibiarkan panjang, ikat, kita duk ikat rambut dia, seronok dah. Kemudian anak kita kalau dapat yang perempuan, ya Allah mungkin seronok pakaikan, dia panggil apa nama ni, inai, bubuh gelang, pakai kasut, ya Allah melaram betul. Mak dia tak sempat nak melaram zaman dulu, dia balas dendam pada anak dia, melaram lah. Baik. Jadi emas dikaitkan dengan wanita. Oleh sebab itu perempuan tadi, Fatimah tadi, nama dia Fatimah, dia mencuri ataupun dia pinjam gelang tu, dia tak pulangkan balik. Bila orang tanya, kata tak ada. Nah, hari tu kan pinjam, tak ada, katanya kan. Baik. Apa nama ni, satu adat juga di kalangan kita, kalau nak sekarang ni PKPB, semua tempat dah merasa dah, alhamdulillah, kecuali Pahang agaknya tak itu dah. Nak sebut apa dia, kalau zaman sebelum daripada ni, tempat saya dulu, biasanya orang nak pergi kenduri mesti nak kena pakai barang kemas. Pinjam kena bayar. Tu dia tempat saya dululah. Sekarang tak tahulah macam mana kan tempat ni. Memang nak kena pergi kenduri, tak boleh tak pakai gelang emas. Kena pakai gelang, pakai rantai, ya Allah. Tak kira panas tak panas pun. Kibar, ya Allah. Nak sebut apa dia? Malu nak pergi kenduri tak pakai gelang emas, tak pakai rantai. Baik. Jadi diberitakan juga Fatimah ni dia pinjamlah juga. Pinjam, perempuan biasa nak pakai emas, nak pakai gelang. Pinjam. Tiba-tiba bila sampai masanya nak pulangkan, dia kata tak ada pinjam pun. Hari tu pinjam. Tak ada. Nah, orang oleh sebab apa dia? Lepas lama-lama tu orang pun kata curi dah dia ni, curi. Dan dapat tangkap. Ni ada ni gelang ni. Sudah kantoi. Baik, hasilnya maka oleh kerana hukum Islam macam mana? Hukum Islam bila sampai ke tahap dia panggil mencuri, ambil harta orang dengan cara yang tidak betul, mencurilah maknanya dengan hak dia sampai hak dia. Ada syarat-syarat dia lah. Berapa dinar? Dia mencuri tu dengan nisbah nilai, contohnya berapa dinar? 12 dirham contohnya. Kiralah berapa. Jadi maka dengan nilai tersebut dia akan dikenakan hukuman hudud, potong tangan. Bila begitu, dan syarat-syarat dia ada banyak, bukan main potong tangan, curi, potong. Tak, bukan gitu. Itu dakwah propaganda daripada orang yang tak suka. Tuan-tuan, kalau kita tengok filem, ya Allah,
Nah, dia buruk-burukkan bagaimana filem-filem Hollywood contohnya, dia burukkan Islam ni, pemerintahan Islam, kerajaan Islam. Pertama, dia gambarkan kalau sultan-sultan zaman dulu pakai mah apa semua. Kemudian ada perempuan-perempuan, wanita-wanita seksi, gundik-gundik. Tengoklah dalam filem, bukan nak suruh tengok, nak sebut dia punya dakwah propaganda terhadap kerajaan Islam zaman dulu. Kena ada gundik ramai, lepas tu apa nama ni, seingat saya masa zaman budak-budak dulu, kalau tengok Alibaba ke, filem apa nama ni, Aladdin ke, dia gambar gitu, perempuan kena pakai seksi. Nah, tu dia, nama Alauddin jadi Aladdin. Ada pun tu apa semua tu, raja pula jahat apa. Dia gambarkan begitu, raja Islam zaman dulu. Ya Allah, kita pun terkesima, kita pun terkesan benda tu, dakwah dia. Nah, nak sebut apa dia, walau bagaimanapun kita nak sebut ni, apa yang berlaku ni, ada syarat-syarat tertentu. Potong tangan bukan ikut dah curi potong tangan, tak. Kenapa? Kes tu nilai barang yang dicuri sampai ke tidak 2 dinar ke, ataupun berapa 4 dinar ke, sampai ke tidak. Kalau tak sampai, tak boleh potong tangan. Tak boleh potong tangan lagi. Ataupun apa dia lagi, taraf hidup dia. Yang mencuri tu orang miskin ke, pasal apa dia mencuri? Tanya. Mencuri pasal PKPB lah, tak boleh nak pergi ke mana tu. Tak. Tu dia. Mencuri. Tak ada kerja lain. Kerja mencuri. Kerja mencuri. Tu jangan. Tak boleh juga. Tapi oleh kerana dia nak mencuri tu kerana terdesak, bantuan tak sampai. Nah, tu dia, apa nama ni, duit habis dah, minta dengan orang tu tak bagi, minta dengan orang ni tak kasih. Maka dia pun mencuri. Kerana apa dia mencuri? Kerana nak teruskan kelangsungan hidup. Bukan sifat dia mencuri, kerja dia mencuri aja. Itu tak boleh. Kerja mencuri saja. Apa kerjaan awak? Mencuri. Kena potong tangan. Sebab apa dia? Kalau ada hukum Islam. Walau bagaimanapun kita nak sebut ada syarat dia. Hasil daripada dibuktikan bahawa memang betul-betul dia ni mencuri, maka Fatimah tadi nak dihadapkan, nak kena hukum dah lah. Bila nak kena hukum, otai-otai pun bersuara. Dia kata, kita ni macam mana ni? Nah, golongan kita buruk nama Bani Makhzum sat lagi ni. Macam kita lah, anak Tan Sri ni, anak Tan Sri pun curi juga. Mana? Duit berlambak. Bapak gaji berpuluh-puluh ribu pun mencuri juga. Kan jahat buruk nama. Anak VVIP ditahan bersama barang kemas yang dicuri. Sudah. Dah. Malu nak, mesti dah kita nak fikir macam mana ni. Maka fikir, dia kata tak boleh ni, kita kena berunding dengan Rasulullah ni. Dia kata, siapa nak berunding dengan Rasulullah? Bukan orang biasa, tegah dia tu. Tak. Nak berunding tak boleh main ni. Tadi dia kata gini Nabi ni dia sayang pada Usamah bin Zaid. Bapa Usamah Zaid bin Harithah pun Nabi sayang dah. Dapat kepada cucu pula, cucu angkat ni lagi sayang. Macam kita dah. Kita dengan anak kita mungkin sayang. Dengan cucu lagi-lagi sayang. Kalau anak kita tak sayang, cucu sayang. Anak dulu kita tangan-tangankan. Sekarang cucu, depa-depakan tangan. Ya Allah, cucu nak apa? Masya Allah, dengan cucu. Kalau kita dulu garang dengan anak, dengan cucu, cucu nak apa pun okey. Nah, tu nak ni okey. Kalau anak jengik muka, apa? Marah. Itu dengan anak. Nah, kalau dengan cucu begitu juga ni. Depa kata kita guna cucu angkat Nabi. Cucu angkat Nabi nama apa dia? Usamah bin Zaid. Maka jumpalah dengan Usamah. Guna kabel ni. Kabel. Macam kita pun sekarang gitu juga guna kabel ni dah. Bila anak VVIP kena tangkap guna kabel. Kabel tu, kabel ni hubung, hello Tan Sri. Tolong gitu. Pasal Allah, entahlah budak baru nak up tu tangkap anak tu rasanya. Kita budak baru nak up, polis tu baru dipindahkan ke, tak tahu dia punya apa nama kawasan kita ni macam mana. Kita sekarang jenis begitu. Kuk jenis begitu. Tolong settle lah, tolong settle. Tu dia. Usamah pun cakap dengan Nabi SAW. Bila bercakap dengan Nabi SAW, Nabi ni kita akan baca balik nanti hadis di depan sana bagaimana Nabi SAW kalau
bab tindakan, bab orang nak kata pada Nabi, Nabi relax aja. Tapi bila Nabi dengar Nabi kata kau nak jadi tukang orang tengah untuk rundingan terhadap hukuman Allah, kata Nabi kepada Usamah, nak jadi orang tengah, tak payahlah, kata Nabi. Kalau nak berunding bab dunia, silakan. Nak berunding bab yang bukan agama, silakan. Tapi nak berunding bab apa dia? Kata Nabi, bab hukum Allah, no kompromi. Tegasnya Nabi SAW. Maka orang lain tadi, apabila Nabi pun berucap begitu, menyatakan ucapan gitu, tak berani nak bersuara. Tak berani nak bersuara. Sebab Nabi SAW kata apa dia? Satu kaedah ketegasan Nabi. Nabi kata, kalaulah anak aku, iaitu apa dia? Fatimah binti Muhammad yang mencuri, kalau tak berlaku lah, maka aku sendiri akan potong tangan dia. Nak sebut tentang ketegasan Nabi dan persamaan undang-undang. Nabi kata apa dia? Punca berlaku keruntuhan, kejatuhan masyarakat dan sebagainya orang zaman dulu, dia akan jadi mundur, dia akan jadi jatuh moral akhlaknya, kerana apabila kelakuan yang tidak elok dilakukan oleh orang yang ternama dibiarkan. Kita yang rakyat marhai ni, nak curi tabung masjid RM2, dijatuh hukuman 6 tahun penjara, contoh. Yang curi berpuluh-puluh bilion, 6 bulan aja, contoh. Itu kalau berlaku. Semua kena tinggal. Orang tu didapati bersalah, rempuh orang tu, langgar orang tu, mati kawan ni. Tapi anak seseorang, maka dijatuhkan hukuman kerana dia ni bawa dalam keadaan mental tak sihat. Kalau rakyat biasa rempuh, mampus dalam penjara tu, contoh. Jadi nak sebut apa dia? Punca berlaku gitu. Dan juga orang akan nampak gitu. Dulu mungkin berlaku jenis begitu, guna kabel untuk lepaskan orang. Sekarang ni viral, orang pakai viral sekarang ni, berlaku benda tu viral. Tapi viral pun oleh kerana kuasa orang atas, habis viral begitu aje lah. Kadang-kadang berlaku, kita bimbang. Nabi sebut apa dia? Kejatuhan, rosaknya sesuatu tamadun bangsa dengan sebab berlakunya penyelewengan kuasa, dan juga dia panggil kasta yang berbeza. Jadi Allahu Akbar. Baik. Jadi sahabat-sahabat, itu yang disebut oleh hadis yang ke-193. Kita pandai timbang tara sendirilah. Bahkan Nabi SAW pun sebut bukan saja dalam masyarakat yang besar, tetapi apabila dalam keluarga pun adanya membeza-bezakan antara anak, maka dia akan berlaku kerosakan dalam keluarga. Pernah berlaku An-Nu'man bin Bashir, seorang sahabat Nabi. Nu'man bin Bashir ni seorang sahabat Nabi. Dia pernah sayang pada salah seorang anak dia. Sayang sungguh pada anak dia ni. Lalu dia pun dia panggil hadiah ataupun pemberian kepada anak dia khusus. Lalu dia panggil siapa dia? Panggil orang rumah dia. Yang abang nak bagi something kepada anak kita ni, sebab sayang. Lepas isteri dia kata, anak kita yang lain ramai, tak bagi ke? Dia kata tak bagi, sayang yang ni je lah. Tak? Tu dia, sayang. Lalu habis bila nak buat apa? Dia kata, ayang tolong jadi saksi tahu, nanti abang tak ada ke apa semua ni. Jadi kalau berbalah sekejap lagi, bagi tahu abang dah bagi ni. Pak Hang tu dah bagi dah kepada adik Hang yang tu. Tu. Isteri dia kata, tak nak anak-anak lain ni kenapa tak bagi? Anak ni aja. Ayang, abang sayang kat dia tahu. Dengar. Pasal apa? Mungkin kita pun sekarang gitu juga kadang-kadang. Sayang pada ni pasal apa? Anak ni boleh straight A dalam PSA. Anak ni malah. Orang suruh tu pun malah. Belajar entah apa-apa. Kita. Yang ni boleh hadiah tu makan KFC. Yang ni boleh makan pizza. Yang ni minta tu. Jangan. Lalu isteri Nu'man bin Bashir, bila dia kata gitu, ayang tak nak jadi saksi bagi gitu, yang anak lain tak dapat, yang ni aja dapat. Nu'man bin Bashir naik marah, dia kata, tak nak sudah, kita pergi jumpa Nabi je, mudah.
kata dia. Nak jumpa Nabi SAW. Lalu pergi jumpa Nabi SAW. Jumpa Nabi SAW, dia cerita, wahai Rasulullah, aku ni datang ni sebab nak minta kamu jadi saksi bahawa aku nak bagi sesuatu pada anak aku. Isteri kat rumah tu tak faham, tak nak bagi, tak nak jadi saksi. Nabi pun tanya, apa dia? Cerita punya cerita. Nabi kata, aku pun tak nak jadi saksi kerana dia akan jadi apa dia? Tanggungjawab aku di akhirat nanti, nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Nu'man bin Bashir bila dengar keputusan Nabi tak ada kata apa. Betul sungguh bini kata tadi. Ya tak? Sebab tu dengan bini kita kadang-kadang jangan duk kita rasa tak tahu apa dia ni. Tak, jangan. Padahal biasanya bini yang lebih tahu pada kita. Baik. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang jemaah rahmati Allah, Nabi tegas dalam tu. Begitu juga kita kata apa dia, bukan sahaja kita nampak dalam masyarakat, dalam pemimpin yang kita kata pemimpin ni pilih bulu ni. Tak, jangan. Kita sendiri dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita pun gitu juga. Tak, dalam keadaan kita sekarang ni, tempat kita hujan sana, hujan sini, banjir sana, banjir sini, jangan pilih bulu. Dia ni orang kita bantu Dia ni bukan orang kita, biar tenggelam mati je lah, biarlah kita. Dah tak sokong kita sangat, jangan. Tak. Walaupun kita ni bukan pemimpin, tapi kita ni orang yang rapat dengan pemimpin, orang yang boleh sampaikan kepada pemimpin, seseorang dalam persatuan ke, atau penduduk, persatuan kebajikan masyarakat ke, apa sahaja kita ni, maka pun kita termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi, persamaan dalam aspek hukum dalam agama. Sama, setaraf kita. Ya. Sebab tu Nabi sebut, la fadla al-arabi 'alal a'jami. Tidak ada la fadla li-arabi 'alal a'jami. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab terhadap orang bukan Arab. Nah, kita nak bangga, aku ni keturunan Arab, keturunan Tok Syekh ni barak. Kata orang Kelantan barak. Kalau Piramli dia kata baral, itu lain. Ni barak maknanya kacukan kita nu keturunan kita hidung mancung gitu. Macam orang Arab. Keturunan Syekh kita ni kena hormat. Tak. La fadla illa, kata Nabi, bitaqwallah, kecuali kalau kau bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira hang gelap ke, hang cerah ke, hang putih ke, hang kulit muluh ke, hang kulit gebu ke, macam mana sekalipun. Tak. Cuba tengok bagaimana kita pernah kongsikan di sini, Nabi SAW pernah tunjuk, siapa nak tengok ahli syurga dia tu? Siapa? Al-mar'atu sauda, wanita yang hitam legam. Masuk syurga dia, masuk syurga. Bilal hitam legam, masuk syurga, masuk syurga. Kita kulit putih, apa nama ni? Bak apa dia, tak tahulah bak apa. Putih, bak bulu itik ke bulu apa, tak kira. Yang penting bitaqwallah, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang tengok di sana. Tak. Di sini saja yang mana kita hitam. Sebab tu orang kata hitam itu menawan. Hitam itu gaya, mutu, keunggulan. Itulah. Hitam tu bergaya. Walau bagaimanapun nak sebut, persamaan dalam Islam. Bila Islam, barulah sama rata taraf kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita teruskan pada perbincangan yang berikutnya, iaitu hadis 194. Di bawah tajuk yang berikutnya malam ni insya-Allah beberapa hadis yang akan kita kongsikan. Yang keseterusnya ialah hadis ke-194, balasan orang yang bermegah dengan pakaiannya. Ni juga ada satu dia panggil apa nama ni, hubung kait dengan hadis yang kita bincang sebelum daripada ni, hadis 193, bagaimana persamaan pakaian ke apa semua tidak menggambarkan apa-apa. Apabila kita bermegah, maka tidak punya dia panggil apa nama, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis 194 di bawah tajuk balasan orang yang bermegah-megah dengan pakaiannya. Wa bihi qal an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah.
Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan dalam keadaan angkuh dan dia menarik, iaitu menyeret-nyeret pakaiannya kerana megah, maka pada masa itu terbelahlah bumi dan dia terumbang-ambing masuk ke dalamnya, ditelan hingga ke hari kiamat. Allahu akbar. Nah, disebut hadis ni menyebut tentang peristiwa bagaimana seorang lelaki, iaitu Qarun. Qarun ni siapa dia? Zaman Nabi Musa AS. Qarun ini seorang lelaki pada zaman Nabi Musa AS, dan dikatakan, riwayat mengatakan bahawa dia tu sepupu dengan Nabi Musa AS. Sepupu aja, tak jauh. Dan banyak kisah kita tahu bahawa Qarun termasuk dalam kisah Bani Israel. Bani Israel, bila kita kata kisah Bani Israel, maka dipanggil kisah Israiliyat. Bila kisah Israiliyat, tentu ada banyak cerita-cerita yang kadang-kadang tak tergambar di akal kita. Kadang kita kata, ya je cerita ni, kan? Itu maknanya apa dia? Kisah-kisah Israiliyat, banyak benda yang ajaib yang pernah kita kongsikan sebelum daripada ini. Baik. Jadi Qarun sepupu Nabi Musa AS. Dikisahkan, kisah yang masyhur, memang dia ni asalnya orang miskin. Tapi Allah bagi kekayaan. Macam mana Allah bagi kekayaan? Allah tak diceritakan macam mana dia kaya. Ada kata dia berdoa, ada kata dia berusaha. Yang penting apa dia? Yang penting Allah bagi kekayaan. Kekayaan kepada Qarun. Baik. Kisah Qarun ni secara panjang lebar Allah SWT sebut dalam Al-Quran, dalam surah apa dia? Al-Qasas. Surah Al-Qasas bermula daripada ayat 76 hinggalah beberapa ayat berikutnya. Allah SWT cerita tentang kisah Qarun. Kisah Qarun. Baik. Jadi Qarun ini Allah SWT ceritakan, kalau kita boleh tengok dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan boleh buka sendiri dalam Quran. Kalau tuan-tuan ada Quran, dia panggil apa nama ni? Android pun sama, dah boleh buka. Kita semua ni alhamdulillah dah diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk buat rujukan dan juga sebagainya. Boleh, ya tak? Tak ada masalah kita ni. Baik. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas. Allah SWT sebut apa dia? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah ila akhir ayat. Bermula ayat 76 sehinggalah ayat yang berikutnya, ayat yang ke 82. Baik. Kisah Qarun yang Allah cerita, kisahnya ringkasnya apa dia? Allah bagi dia punya kekayaan sehinggalah dia punya kunci tu saja. Anak kunci, inna mafatihahu latanu bil usbah. 10 orang bawa anak kunci pun masih lagi tak mampu nak bawa. Kita ada berapa kunci kita? Kunci kita ada berapa? Kalau saya ni berapa aja tuan-tuan kunci kan? Ni 1, 2 kunci motor, kunci rumah, kunci pagar. Pun tu je kita. Ni 10 orang nak bawa. 10 orang nak bawa kunci harta dia. Kunci saja tu. Bukan mangga, kunci. Allahu akbar. Tak berapa dia punya harta dia. Kita peti besi. Tak ada kunci dah peti besi. Tak, dulu orang guna kunci, sekarang peti besi. Yalah beratlah peti besi tu. Tapi nak sebut kunci saja tu. Ya Allah. 10 orang bawa, abang-abang sadar bawa pun tak mampu lagi. Apatah lagi kita yang one pack semua ni, memang tak mampulah nak bawa. Baik, jadi bila Allah bagi kurnia banyak-banyak ni, dan diceritakan bahawa Qarun ini adalah orang yang cukup, dia panggil suara dia lunak didengar. Kalau dia baca kitab Taurat tu, ya Allah, orang suka sangat dengar kitab Taurat yang dibaca oleh Qarun. Kita macam kita taranum lah Quran. Allahu Akbar. Kita kalau dengar dia tu baca taranum kita tu, tak? Tu dia seronok kita. Dia baca, kita yang melengguk. Dia baca, kita jadi rasa seronok. Jadi Qarun disebut bahawa dia tadi kalau baca kitab Taurat, orang pakat nak dengar. Pakat nak dengar dia tu.
Pasal apa dia? Suara dia cukup lunak dia dengar. Allahu Akbar. Baik. Tapi nak sebut apa dia? Nafaqah, munafik dia. Hebat. Tapi munafik. Baik. Lalu bila satu kali tu, sekarang ni tempat Qarun di mana tuan-tuan, Qarun ni pada zaman Nabi Musa AS tidak dinyatakan sama ada ketika Nabi Musa masa tu ada Fir'aun ke, ataupun selepas daripada Nabi Musa bawa kaum dia melepasi gangguan Fir'aun mati, kemudian di kalangan yang Nabi Musa bawa, sepupu Nabi Musa tadi, dia jadi kaya selepas daripada tu ke, ataupun macam mana, wallahu alam. Cuma di Mesir sana ada satu tempat Buhaira Qarun, Tasik Qarun, 80 km daripada barat laut Kairo, bandar Kairo, 80 km pergi sana, tengok tasik dia, tengok dia panggil rumah dia ada 3 tingkat, istana dia 3 tingkat, 363 bilik. Banyak. Kita 4 bilik je, ni 363 bilik. Besar. Oh ya Allah, akbar. Tu dia. Sesat kalau kita masuk, sesat. Tak jumpa jalan keluar. 363. Baik. Lalu satu kali dia ni Qarun ni dia keluar dalam keadaan pakai perhiasan. Dia panggil bodyguard. Jalan. Tak. Dia punya pakaian dia melerik. Melerik ni. Kalau kita kata jubah melerik. Nah. Menandakan orang zaman dulu kalau kaya dia punya jubah dia ataupun kain dia pakai tu akan melirik. Orang lelaki, orang perempuan tak. Orang perempuan memang digalakkan untuk melirik ke tanah, lebih dia panjang. Tapi orang lelaki kita ini disunatkan untuk kita ni separuh. Kita orang Melayu dulu kan pakaian kita seluar kita tu sampai ke betih aja. Untuk pendekar silat apa semua kat tu kan, kalau kita panjang lagi ke bawah itu taekwondo kan, bukan silat. Panglima dulu semua seluar dia kat betik kita. Tapi kita ni dimomokkan sekarang ni orang yang jenis dia panggil nerd boy, ataupun orang yang jenis apa dia panggil cetek pemikiran dia ke apa semua, dia tu jenis pakai singkat aja kita nampak kan. Dimomokkan begitu. Sebenarnya Islam ajar kita pakai begitu. Baik sahabat-sahabat, ringkas cerita, dia keluar dalam keadaan seret pakaian dia, dalam keadaan megah. Orang yang sebelah kiri kanan kata, wah, kalau dapat macam Qarun, Allahu Akbar. Seronoknya macam Qarun. Kita tengok macam orang kaya kan, orang kaya di Facebook dia apa semua sekarang dia tayang. Siapa nak duit? Siapa nak duit, cepat share. Ya Allah, Qarun pun pernah begitu. Jangan buat macam Qarun. Sebab tu pernah ditegur oleh ahli agama kita, agamawan kita, jangan duk tayang begitu, jangan duk tayang. Okey, cepat, siapa nak duit? Okey, kita malam ni kita bersiaran live, tahu nak duit macam ni. Na'udzubillah, ya Allah. Tak ada adab dia. Jadi Qarun dia tayangkan, dia keluar dengan kemegahan dia. Kharaja ala qaumihi fi zinati, dia keluar, dia tonjolkan dia punya kemewahan, kekayaan ni. Tengok orang pakat tengok, Allahu Akbar. Laitani misla ma utiya Qarun, ya laitana misla ma utiya Qarun. Dia kata, ya Allah, kalaulah kita dapat macam harta Qarun tu. Tapi qala allazi indahu ilmun, orang yang beriman pada Allah, baca kitab Taurat, maka dia kata wailakum sawabullah. Dia kata, apalah hang ni janji pahala Allah SWT lagi patut kita cari. Sawabullah khairul lakum liman aman. Pahala daripada Allah, cari pahala lah kita di akhirat ni, baru kita nak. Maka dia kata, kau tak reti apa, tak pandang. Lalu tiba-tiba dia berjalan tu, maka Allah SWT terbelah bumi, maka masuk dia, jatuh dia dalam tu, bergolek, dan juga kata Nabi SAW, dia duduk dalam bumi tu sehingga ke hari kiamatnya. Allahu Akbar. Yalah, memang duduk dalam bumi tu, cuma disebut tergolek-golek dalam bumi tu sehingga ke hari kiamat. Allahu Akbar. Nak sebut apa dia? Orang yang berjalan dalam keadaan megah, menonjolkan kekayaan. Menonjolkan harta dalam keadaan nak bermegah. Kalau dia menonjolkan harta dia, bukan menonjol, makna dia menggunakan harta dia beli kereta ke, dia beli rumah ke, dia bukan nak menonjol, tapi memang begitu, dia beli kereta untuk dia pakai, untuk apa semua, bukan nak bermegah, maka tak ada masalah. Bahkan kita digalakkan untuk cari harta. Pasal apa? Dia nak tunaikan zakat. Kita kena niat nak tunaikan zakat.
Niat nak bantu orang, itu tak ada masalah. Baik. Jadi 2-3 perkara berkenaan dengan hadis ni. Pertama, pakaian kita ni seeloknya bagi orang lelaki tidak boleh melebihi paras buku lali. Itu yang terbaik. Ya, tak boleh lebih daripada paras buku lali. Pakai jubah ke, pakai kain pelikat ke, pakai seluar ke, jangan melebihi buku lali. Itu. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tegur benda tu, bukan main-main. Nabi pernah tegur. Bahkan Abu Bakar kata, "Wahai Rasulullah, aku ni macam mana lebih daripada betis ni sampai ke buku lali?" Nabi kata, "Innaka lasta bi khuyala." Wahai Abu Bakar, kamu bukannya jenis sombong. Pakaian kamu bukan kerana labuh, pakaian kamu bukan kerana sombong. Maka kalau kita pakai labuh tu bukan kerana sombong, nak sampai ke kita punya buku lali tu, okey, tak ada masalah. Lebih daripada tu, kata ulama, iaitu makruh. Kalau dalam keadaan kita sombong, haram. Bila pengantin apa semua, wanita pakai melerik, tak apa wanita. Tapi jangan melerik tu kerana sombong. Jalan macam puteri lah, catwalk lah, pengantin. No, tak boleh. Paling kurang makruh. Kita nak kata haram, mungkin atas sebab-sebab lain nak bermegah, mungkin akan jatuh kepada haram. Tapi pakaian melerik tu tak apa, tak ada masalah. Cuma sifat niat yang tu tak boleh. Baik, itu bagi lelaki. Yang kedua, yang kedua berkenaan dengan bermegah-megah dengan harta. Harta, pakaian dan sebagainya. Menonjolkan, boleh ke tidak? Kalau kita tonjolkan itu kerana kita sombong belagak, kerana bila ditegur oleh orang, Qarun kata pada, "Innama utituhu ala ilmin indi." Yang aku jadi kaya ni pasal aku ni brain, my mind, you know. Tu bukan, tak ada kena mengena dengan Allah, katanya. Jadi kita, kalau kita kaya, kalau kita dapat harta, jangan kita sombong. Kita kena kaitkan, ni alhamdulillah, ni kerana Allah, ni semua. Kita betul perancangan kita, tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mendabik dada kata hasil titik pilih aku ni yang tak kena jemu, yang tak kena tu orang nak kata apa kata lah. Yang penting aku nak usaha sebab ni daripada otak aku yang bijak. Maka jangan. Itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Itu saja yang kita kongsikan pada malam ni. 2 hadis. Yang pertama berkenaan persamaan hak sesama Islam, yang kedua berkenaan dengan hukum ataupun adab bagi mereka yang mendapat harta ataupun berpakaian. 2 hadis yang kita baca malam ni, moga-moga mendapat manfaat untuk kita bersama. Wallahu alam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti siaran ini dan juga yang boleh menyumbang untuk kelangsungan kuliah kita yang berikutnya insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.